بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نقول وبالله التوفيق. Alhamdulillah, pada malam ini kita sambung bacaan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad, dan kita berada di jilid yang ke 5 dalam kitab bahasa Arabnya. Jilid yang ke-6 adalah kitab terjemahannya. Kalau kita terjemahan jilid yang ke-5, muka surat 12, sambungan tajuk kita masih lagi berkenaan dengan hukum fasal pada hukum Nabi SAW dengan sumpah, bersumpah fi man lam yu'raf qatiluhu, tentang orang yang tak diketahui siapa yang membunuhnya. Maksudnya pembunuh tak diketahui, tengok ada orang mati ya, kan? Maka disuruh bersumpahlah siapa yang didapati mayat itu padanya. Dan kita dah baca lah perkataan ni pada minggu lepas, dan kita tentunya dalam bab ataupun kitab yang membahas tentang hukum-hukum yang dilaksanakan oleh Nabi SAW. Kemudian bab pernikahan dan bab jual beli lah dalam kitab ni. Bab ni kita masih lagi dalam bab hukum hakam lah, hukuman Nabi SAW. Yang kita hadis yang kita baca pada minggu lepas berkenaan dengan yang disebut adalah hadis Sahih Al-Bukhari dan Muslim, bahawa Nabi SAW memberikan keputusan hukum yang berlaku di antara orang-orang Ansar dan orang-orang Yahudi, yang mana seorang lelaki Ansar dia terbunuhlah, mati, yang mana warisnya adalah Huwaisah dan Muhayyisah dan Abdul Rahman. Dan Nabi suruh 3 orang ni bersumpahlah bahawa Yahudi ni yang membunuh. Dan Bukhari kata dalam hadis itu Nabi SAW bersabda, kalau kamu bersumpah, kamu akan berhaklah untuk menuntut bela di atas pembunuh kepada saudara kamu ni. Jadi mereka menjawab, kami tidak menyaksikannya dan kami tidak melihat. Jadi kalau begitu Nabi kata, kalau kamu tak bersumpah, Yahudi akan bersumpah dengan 50 orang yang bersumpah supaya mereka berlepas diri daripada pembunuhan itu, sedangkan jenazah tu, mayat itu berada di kalangan mereka. Jadi sahabat yang 3 orang tadi kata, yang Huwaisah, Muhayyisah dan Abdul Rahman tadi kata, macam mana kami boleh terima sumpah orang kafir ni? Ya. Jadi maka Rasulullah pun keluarkan diat untuk dibayar kepada 3 orang ni lah, daripada sisinya sendirilah, daripada Nabi SAW dia ambil daripada Baitul Mal, ya. Jadi dalam satu riwayat kata, dan Nabi kata kepada orang Yahudi, bersumpahlah mana 50 orang daripada kalangan kamu, apa nama, wa yuqsimu 50 minkum ala rajulin minhum, ya. Jadi bersumpahlah di kalangan kamu, kalau orang Yahudi ni bersumpah 50 orang bahawa seorang di kalangan mereka tadi yang membunuhnya, orang ni yang bunuh. Maka ambil orang tadi lah, dihukum, untuk dihukum qisas lah, ya. Itu satu lafaz, satu riwayat. Jadi lafaz hadis sahih ni maknanya dia ada macam percanggahan lah tentang diah ni, tempat untuk bayar diat ni, ya. Sama ada Nabi SAW ambil daripada diri duit dia sendiri, ataupun Nabi ambil daripada
harta apa nama Baitul Mal lah. Baitul Mal. Baik. Dan dalam sunnah Abi Daud bahawa Nabi SAW mencampakkan diatnya, memberikan apa nama, mencampakkan diahnya atau diat tu kata orang Yahudi lah. Orang Yahudi kena bayar diat tu kerana jenazah itu didapati di kalangan mereka. Dalam sunnah Abdul Razak bahawa Nabi SAW memulakan dengan orang-orang Yahudi. Nabi suruh mereka bersumpah lah, ya, Nabi suruh mereka bersumpah. Mereka enggan untuk bersumpah, ya. Maka Nabi kembalikan sumpah itu kepada orang Ansar, dan orang Ansar pun enggan bersumpah juga. Maka Nabi jadikan bebanan diat itu ke atas orang-orang Yahudi. Ini pertama sumpah, ini tak bersumpah, maka Nabi perintahkan Yahudi tadi bayar diat, ya. Kenapa? Kerana mayat itu dijumpai di kalangan orang-orang Yahudi. Dalam Musnad Abdul Razak dan dalam Sunan An-Nasa'i pula, Nabi SAW jadikan bebanan diat itu ke atas orang-orang Yahudi. Dan Nabi tolong bayar separuh ataupun sebahagian daripada diat. Duit diat maksudnya bayaran itulah. Bayaran denda pembunuhan tadi yang tak diketahui siapa yang membunuhnya. Jadi kenaan dengan hukum ni, terdapat beberapa perkara ya, perkara-perkara apa yang dapat diambil istimbat daripada hukum ini, ya, daripada hadis ini. Di antaranya hukum bersumpah. Hukum bersumpah bahawa ia adalah daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala dan daripada syariat Allah Taala lah. Sumpah ni yang sampai maknanya dah tak boleh nak buat apa dah, kena pergi kepada sumpah lah, ya. Yang pertama. Yang keduanya, iaitu dalam ni terdapat hukum bunuh, al-qatlu, kan? Hukum bunuh dengan sebab sumpah. Kalau mereka 50 orang Yahudi bersumpah bahawa orang ni di kalangan mereka yang membunuhnya, maka orang tu boleh diambil untuk dibunuh sebagai qisas. Jadi berlaku pembunuhan dengan sebab sumpah tadi. Pembunuhan maksudnya hukum qisas lah, hukum bunuh balas. Dengan sabda Nabi SAW, fayudfa'u birummatihi ilaihi, ya, fayudfa'u, maka diberikan tali untuk diikat orang yang dituduh oleh 50 orang yang bersumpah itu sebagai pembunuh, ya. Dan lafaz yang lain, Nabi SAW kata dengan sebab tadi mereka itu bersumpah, 50 orang di kalangan bersumpah bahawa seorang ni di kalangan mereka yang membunuh, maka di situ berhaklah waris si mati yang terbunuh itu untuk menuntut qisas daripada orang yang dituduh dengan sumpah tadi. Jadi zahir Al-Quran dan Sunnah, ya, adalah dihukum bunuh dengan sumpah suami yang melaknati isterinya berzina. Yang seorang suami, hukum li'an. Hukum li'an apabila suami menuduh isterinya berzina dan tidak dapat mendatangkan saksi yang cukup, kan? Dia menuduh isteri dia berzina, maka dia kena bersumpah, kan? 5 kali sumpah, laknat, kan? Ada laknat, dia panggil apa? Li'an. Jadi kalau isteri dia tak mau bersumpah, maka isteri dia wajib dihukum bunuh, dia rejam lah, dibunuh. Dengan sebab suami bersumpah tadi, isteri dia dihukum bunuh. Melainkan isteri dia bersumpah juga untuk menyelamatkan diri dia. Dia tak mengaku juga, macam berlaku dengan seorang sahabat yang bernama siapa, Hilal bin Umayyah ke siapa yang berlaku tu, kan? Ada 2 orang sahabat yang berlaku kisah tu. Dia turun ayat li'an tu, kan? Jadi seorang isteri boleh dibunuh, dihukum bunuh dengan sebab suaminya bersumpah bahawa dia berzina. Dia 5 kali sumpah tu, kan? 4 kali sumpah tu bahawa dia orang yang benar, dan
Kali yang kelima itu laknat Allah ke atas dia sekiranya dia berdusta kan. Jadi bila suami bersumpah, isteri tak nak bersumpah, dia diam saja, maka isteri akan dihukum rejam dengan batu sampai matilah. Maknanya diam tu maknanya dia pengaku lah. Tapi kalau dia nak menyelamatkan nyawa dia juga, dia bersumpah juga. Dua-dua orang bersumpah. Maka dipisahkan oleh hakim lah akan kedua-dua mereka dengan cerai-cerai yang selama-lamanya, yang tidak boleh rujuk lah. Kan? Yang dia panggil tolak bain yang selama-lamanya. Bukan macam talak tiga. Talak tiga kalau dia nikah dengan orang lain, cerai nanti, satu masa dia boleh balik pada bekas suami pertama. Tapi hak li'an ni sampai mati tak boleh nikah balik lah. Tak boleh rujuk balik lah. Tu maksudnya zahir Al-Quran dan Sunnah boleh berlaku hukuman bunuh dengan sebab sumpah. Begitu juga sumpah para wali atau para waris yang bersumpah. Okay? Maknanya menuduh bersumpah bahawa si fulan telah membunuh. Tapi bila si fulan itu juga bersumpah, maka terlepaslah daripada hukum bunuh. Okay? Baik. Ini adalah mazhab ahli penduduk Madinah lah. Mazhab penduduk Madinah. Adapun mazhab penduduk Iraq, maka tidak dibunuh. Okay? Tidak dihukum bunuh pada isteri yang dilaknat, yang dili'an oleh suaminya, dan waris yang terbunuh itu bersumpah bahawa si fulan membunuh, ya, tak dilakukan hukuman bunuh. Bismillah. Adapun Imam Ahmad rahimahullah, dia kata apa? Dibunuh fil qasamah. Mana pada sumpah tadi, dengan sebab bersumpah boleh dilaksanakan hukum bunuh atau qisas lah dengan sebab sumpah. Di antara satu pihak. Tapi satu pihak yang kena defend jugalah. Kan? Bila dia defend dia dengan sumpah, maka dia tak kena hukum lah. Cuma diat tu dibayar oleh orang yang si mati itu didapati di kalangan mereka. Kemudian adapun li'an tak ada hukum bunuh, itu di sisi Imam Ahmad lah, li'an. Adapun Syafi'i sebaliknya, okay? Li'an dihukum bunuh, abad sumpah tak ada hukum bunuh. Kemudian ni bab aqdiyah ni, bab qada ni, bab apa nama, hukuman, pelaksanaan keputusan hukum. Baik, lagi apa yang dapat diambil daripada kisah tadi, hadis yang Nabi berlaku di antara orang Ansar dengan orang Yahudi itu, bahawa dimulakan sumpah itu dimulakan dengan orang-orang yang menuduh. Orang yang menuduh sumpah dulu, bi'aimani al-mudda'in fil qasamah. Jadi maknanya orang yang menuduh dulu disuruh bersumpah. Tapi kalau yang lain maknanya bikhilaf ghairiha min ad-da'awi, kan, selain daripada sumpah tak disuruh, tak dimulakan orang yang menuduh lah. Ya, ini maksudnya dimulakan sumpah orang yang menuduh tadi. Menuduh, maksudnya menuduh dalam apa nama, hukuman tadi lah, menuduh membunuh tu, membunuh pada pembunuhan. Baik. Lepas tu baru yang dituduh disuruh bersumpah. Dan lagi yang dapat diambil daripada peristiwa itu, bahawa ahli zimmah, kafir zimmi, apabila mereka menahan diri daripada menunaikan hak yang wajib ke atas mereka, mereka tak mahu ikut, bantah. Mereka bantah apa nama perintah kerajaan, pemerintah Islam yang mereka tinggal di situ, kan? Maka intaqadha ahduhum, maka batallah perjanjian perdamaian di antara mereka dengan orang Islam, dengan kerajaan Islam. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaduhu,
Ya, bahawa naklah kamu bayar diat. Naklah kamu semua bayar diat kepada yang waris yang dibunuh itu. Nabi kata perempuan Yahudi tadi kan, wa imma an ta'zanu biharbi. Kalau kamu tak bayar diat, kamu akan maknanya diperangi. Kamu telah mengisytiharkan perang dengan kerajaan Islam. Baik, yang seterusnya daripada istimbat lagi daripada hukum tadi, bahawa yang dituduh al-mudda'a alaihi, orang yang dituduh, apabila dia jauh daripada majlis hukum itu, maka qadhi tadi akan menulis surat kepadanya. Ditulis surat kepada dia tadi. Tak perlu nak diambil, ditarik dia, dijemput dia mari situ. Ditulis surat kepada dia. Lagi harus beramal dengan hukum yang ditulis oleh qadhi. Hukum yang ditulis oleh qadhi, walaupun qadhi tak ada di situ. Jadi dia kata jawazul amal wal hukum bi kitabil qadhi wa illam yashhadu alaihi ataupun yushhid alaihi. Kemudian wa min hada daripadanya dia kata al-qada'u 'ala al-ghaib, hukuman ke atas orang yang tidak hadir. Orang tak hadir tapi dijatuhkan pada hukuman. Tak ada depan tu, tapi hukuman dijatuhkan ke atas dia. Kemudian lagi dia kata di sini la yuktafa fil qasamati bi aqalla min 50 idza wujidu. Maka nak bersumpah ni kan, dalam defend untuk mempertahankan diri, bersumpah itu tidak boleh kurang daripada 50 orang kalau ada. Jika tidak, tak ada buat apalah. Kalau ada ramai 50 orang yang bersumpah. Kemudian lagi dia kata al-hukum ala ahli zimmah bi hukm al-Islam. Ke atas kafir zimmi dilaksanakan ke atas mereka hukuman Islam lah. Hukum Islam dilaksanakan ke atas kafir zimmi. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Walaupun mereka tidak menjadikan orang Islam sebagai hakim, apabila berlaku sesuatu perkara di antara mereka dan di antara orang-orang Islam, sebagaimana dalam hadis tadi kan, mayat seorang Islam berada di tengah-tengah kumpulan orang Yahudi. Siapa lagi bunuh kalau bukan orang Yahudi dia bunuh? Ya? Maka dilaksanakan hukuman Islam ke atas mereka lah. Kalau masalah diqisas, hukum bunuh lah. Walaupun mereka minta hukuman yang lain, nak daripada hukum cara mereka, kalau daripada hukuman yang lain tak boleh. Itu di antara istimbat daripada hukum ni lah. Baik, dan di antaranya dalam hadis ni yang kita baca tadi, menjadi kemuskilan ke atas kebanyakan orang lah, bahawa Nabi SAW memberi diat itu. Diat ni apa dia? Denda, bayar denda. Kalau 100,000, 100,000 lah contohnya. Bunuh orang ni hukumannya 100,000 dinar umpamanya bayar. Jadi Nabi SAW ambil daripada Baitul Mal ataupun harta zakat, unta zakat untuk dibayar diat kepada 3 orang sahabat tadi, Huwaisah, Muhayyisah dan Abdul Rahman. Nabi ambil. Jadi sebahagian orang menyangka, kata Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahawa demikian itu adalah bahagian daripada orang-orang yang berhutang. Ini tidak benar. Wahadha la yasih, tidak benar. Kerana orang yang berhutang daripada ahli zimmah tidak diberi daripada bahagian zakat untuk dijelaskan hutangnya. Dan sebahagian mereka menyangka pula bahawa demikian itu apa yang lebih daripada zakat yang diberikan ke atas keluarganya. Sebahagian menyangka macam tu. Maka sebenarnya bagi imam ataupun ketua ataupun pemerintah untuk melaksanakannya mengikut masalah lah. Ikut dia ada nak buat macam mana, dia rasa masalah dia okey, boleh ditolong, dia ambil diat tu, dia ambil disuruh kafir zimmi bayar separuh dan dia ambil daripada Baitul Mal separuh, dia bagi kepada
waris yang dibunuh keluarga dia tadi. Ini kata Ibn Qayyim ni lebih hampir daripada yang pertama tadi lah, dan lebih dekat daripada yang. Kenapa? Kerana Nabi SAW telah membayar diat itu daripada sisinya. Nabi ambil diat tu, harta itu daripada sisi dia, diberi kepada 3 orang sahabat tadi. Dan Nabi ambil daripada unta zakat, diberi kepada waris tadi. Ini ditunjukkan oleh hadis yang menyebut fawadahu min indihi. Nabi membayar diat, diambil daripada sisinya. Dia kata wa aqrabu min hadha kullihi, dan yang paling dekat sekali dia kata dikatakan lamma tahammalaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li islah dzatal bain bain at-ta'ifatain. Kenapa? Kerana Nabi sallam sendiri yang mengambil tanggungjawab itu untuk mengislahkan, mengelakkan hubungan di antara dua kumpulan. Kana hukmuha hukm al-qada'i 'ala al-gharim. Jadi hukumnya sama dengan hukum orang yang berhutang lah. Kan? Jadi hukum orang yang berhutang, dia ambil daripada harta zakat ni, bayar kepada orang yang dia beri hutang. Kenapa berlaku pertelingkahan di antara yang memberi hutang dan yang berhutang itu, maka pemerintah tadi ataupun kerajaan tadi dia ambil daripada harta zakat untuk dibayar hutang orang yang berhutang tadi, supaya untuk islahkan di antara mereka. Wala'alla hadha, dan barangkali ini murad, apa yang dimaksudkan oleh orang yang berkata innahu qadaha, bahawa Nabi Islam menunaikannya, melaksanakan, membayar diat tadi daripada saham ataupun bahagian orang-orang yang berhutang. Dan Nabi SAW tidak mengambil darinya daripada harta sedekah tadi, harta zakat tadi untuk diri dia. Nabi bukan ambil untuk diri dia. Kenapa? Kerana harta zakat dan sedekah itu tidak halal bagi Nabi SAW. Kan? Jadi Nabi bagi, dia ambil daripada harta sedekah atau unta zakat tadi untuk dibayar diat. Okay? Sebagaimana dia ambil harta zakat tadi diberi kepada orang yang memberi hutang kepada orang. Dia keadaan dia sama macam tu, dua-dua tadi. Kenapa? Kerana untuk mengislahkan di antara dua puak tadi. Ini kembali kepada budi bicara hakim ataupun pemerintah lah. Ya, wallahu a'lam. Kita Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Baik, kita Ibn Qayyim lagi. Fa'in qila, maka jika dikatakan, macam mana kamu nak buat dengan hadis yang menyebutkan, maka Nabi SAW jadikan bebanan bayar diat itu ke atas orang Yahudi seluruhnya. Nak jawab macam mana hadis ni, dia kata. Maka Ibn Qayyim kata, maka dijawab. Dia kata, ini adalah sesuatu yang mujmal, dia panggil sesuatu yang ringkas, tidak detail lah. Yang mana perawi hadis ni, yang dia kata Nabi SAW menjadikan bebanan bayar diat tu ke atas orang Yahudi semua, Nabi tak tolong sikit pun, tak bayar sikit pun untuk mereka. Okay? Bahawa perawi dia tidak menghafal kaifiat, mana kaifiat tu cara Nabi SAW jadikan diat itu sebagai bebanan ke atas orang-orang Yahudi semuanya. Perawi itu tak sebut kaifiat pun. Kenapa? Kerana Nabi SAW lamma kataba ilaihim, ketika Nabi tulis surat kepada mereka, ayyadu al-qatil, supaya mereka ni bayar diat kepada yang terbunuh itu, waris yang terbunuh itu. Au ya'zanu biharbin, ataupun kalau mereka tak mau bayar, mereka telah mengisytiharkan perang dengan Nabi SAW. Karena hadha, jadilah ini seperti mana memastikan bagi mereka itu membayar diat. Kata-kata ini menunjukkan mesti bagi mereka itu untuk bayar diat. Diat ni tahu kan, diat ni maknanya denda lah. Denda. Akan tetapi yang mereka hafal, ya, bahawa orang-orang Yahudi ni mengingkari, bahawa mereka ni mengingkari, berkata mereka ni tak bunuh, bukan kami yang bunuh, sebab kami nak bayar. Mereka mengingkari perbuatan pembunuhan itu.
Wahalafu ala dhalika, dan mereka bersumpah. Jadi bila mereka bersumpah, maka terlepaslah mereka tadi daripada hukuman. Dengan sebab mereka bersumpah. Jadi bila dah macam tu, kan, siapa yang nak bayar diat tadi? Kepada keluarga waris si mati tadi. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadahu min indihi. Dan Rasulullah tu bayar daripada diri dia sendiri lah, daripada pihak dia. Jadi hafizu ziyarata ala dhalika. Jadi para perawi tadi maknanya mereka menghafal tambahan di atas hadis tu. Maka hadis tadi maknanya diutamakanlah hadis tadi tambahan tu. Okay? Nabi bayar diat daripada sisi dia. Mula-mula Nabi jadikan bahawa orang Yahudi ni kena bayar semua sekali. Tapi bila dia bersumpah, dia kata bukan kami bunuh. Kami tak tahu. Sumpah. Pakai sumpah kan. Jadi bila dah sumpah tu, terlepaslah mereka daripada kena bayar diat. Sebab tu Nabi SAW sendiri yang ambil tanggungjawab untuk bayar diat kepada keluarga yang terbunuh tadi. Itu. Didatangkan riwayat lepas tu untuk jelaskan macam mana Nabi buat. Fa'in qilah, maka jika dikatakan, Assalamualaikum. Fakaifa tasna'una bi riwayat an-Nasa'i? Macam mana pula kamu nak buat dengan hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam An-Nasa'i rahimahullah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membahagikan qasamaha 'ala al-yahud. Nabi bahagikannya, okay, diat itu ke atas orang-orang Yahudi. Wa'anahu bi ba'dihha. Nabi suruh Yahudi bayar diat tu dan Nabi tolong mereka juga sebahagiannya. Ya. Macam mana apa nama? Yahudi bayar sebahagian, Nabi bayar sebahagian. Macam mana jawab? Qila, dikatakan hadza laysa bi mahfuz qat'an. Hadis ini tidak terpelihara. Okey? Hadis tidak diriwayat secara sahih. Kenapa? Kerana diat itu tidak menjadi kelaziman kepada orang yang dituduh semata-mata dengan tuduhan keluarga si mati. Okay. Jadi orang yang dituduh tak seperti kena bayar diat. Sebab apa? Dengan semata-mata tuduhan dia nak kena bayar diat. Mana ada. Jadi bahkan bala budda min iqrar atau bayyinah, bahkan mesti ada pengakuan dan penjelasan. Mesti ada pengakuan dan penjelasan ataupun sumpah orang yang menuduh. Orang yang menuduh dia kena sumpah. Orang yang dituduh pun untuk melepaskan diri dia kena sumpah juga. Walam yujad huna syai'un min zalika, tak ada pun di sana demikian itu. Kan dalam riwayat tu kan, bahawa Nabi bahagikan diat tu kata orang Yahudi dan Nabi tolong kepada mereka sebahagian. Kemudian dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencadangkan, memberi cadangan supaya keluarga si mati itu bersumpah bahawa Yahudi ni yang bunuh. Tapi keluarga si mati mereka tak mau, fa'abau ayyahlifu, mereka enggan untuk bersumpah. Jadi bila mereka enggan bersumpah, macam mana nak paksa orang Yahudi bayar diat? Semata-mata tuduhan saja tanpa sumpah. Bila dia bersumpah, Yahudi tak nak sumpah, barulah Yahudi kena bayar diat. Tapi bila Yahudi pun sumpah juga, 50 orang daripada kalangan mereka bersumpah, mereka tak mengaku semua, maka mereka terlepas daripada bayar diat. Jadi untuk keluarga si mati, mana mereka nak ambil diat itu? Daripada kerajaan Baitul Mal. Sebab Nabi SAW kerajaan tadi yang menjelaskan diat daripada sisi dia ataupun daripada Baitul Mal tadi. Itu maksud ini. Dari semata-mata tuduhan tak boleh jadi hukum lah, tak terlaksana hukuman. Itu cerita dia lah. Jadi bab hukum kan, bab menjatuhkan hukum. Sampai ini qadhi kena belajar betul lah ni bab ni. Kena faham betul lah.
Dia cerita dia panjang gitu kan. Baik, fasal pula. Fi hukmihi sallallahu alaihi wasallam fi arba'atin. Fi saqatu fi bi'rin fata'allaqa ba'dhum bi ba'dhin fahalaku. Baik. Cerita dia ada 4 orang. 4 orang ni jatuh dalam telaga. Mati semua. Jadi sebelum mereka jatuh mati, orang hak mula-mula jatuh tu dia sempat menyambar kaki orang yang kedua. Maka dia menggelusur jatuh. Orang yang kedua sempat sambar kaki orang yang ketiga. Maka menggelusur jatuh. Orang yang ketiga sempat sambar kaki orang yang keempat. Menggelusur jatuh. 4 orang jatuh dalam telaga tadi. Mati ke semua. Jadi macam mana Nabi Islam laksanakan diat tadi, nak bayar diat macam mana tadi? Untuk keluarga ni kan. Siapa yang kena bayar diat? Hak ni orang yang gali perigi tu. Dia kena bayar diat. Dia gali perigi, yalah bukan salah dia, tapi salah kerana mungkin dia tak letak tanda. Kan? Dia tak letak tanda, jadi orang tak tahu dan sebagainya. Kesalahan itu jatuh pada dia. Ya, jadi macam mana nak buat sekarang ni? Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dan Al-Bazzar dan selain daripada mereka berdua menyebutkan bahawa satu kaum telah menggali perigi di Yaman. Inna qauman ihtafaru bi'ran bil Yaman. Bergali. Ya. Fasaqata fiha rajulun. Tiba-tiba jatuh seorang lelaki dalam telaga tadi. Perigi. Jadi dia bila sebelum dia jatuh dah dia sempat sambar kaki orang yang kedua. Yang kedua sempat sambar kaki yang ketiga yang empat. Jadi fasaqatu jami'an famatu. Maka semuanya jatuh, mati habis semua. Fartafa'a awliya'uhum ila Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Jadi semua waris-waris yang mati tadi pergi angkat kes ni kepada Ali. Ali ni dia menang di situ lah. Dia ketua. Maknanya dia angkat kes tu kepada dia. Maka dia kata ijma'u man hafara al-bi'ra. Panggil semua orang yang gali perigi ni. Ya. Tapi terjemahan tuan-tuan ni saya rasa dia salah terjemah. Kan, cuba lihat muka surat 15 tu. Sampai ada terjemahan. Saya rasa dia berlaku kesalahan dalam terjemahan. Baris yang ke-2, 4, 6, 8 daripada atas. Tu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baris yang ke-8 daripada atas. Cuba lihat siapa yang ada buku. Ya. Dia terjemah apa? Dia terjemah mereka memperkarakan kasus kes itu kepada Ali bin Abi Talib lalu dia radhiyallahu anhu berkata, kumpulkan orang-orang yang mengerumuni sumur itu. Salah. Kan? Cuba tengok baris yang kedua daripada atas. Okay? Imam Ahmad dan Bazar setelah kedua yang menyebutkan bahawa ada beberapa orang berkerumun di suatu sumur di negeri Yaman. Salah terjemahan ni. Ini confirm salah ni. Okay? Macam mana yang betul? Yang betul hak saya baca tadi. Ini confirm salah terjemah. Okay? Kita dah buat macam mana? Salah kita dah bagi tahu lah. Kalau betul kita banyak je. Betul salah sikit je. Tu macam tu dia. Okay? Inna qauman ihtafaru bi'ran bil Yaman. Itu perkataan tu. Depa ni gali perigi. Jadi Ali kata panggil mereka yang menggali perigi itu. Kumpulkan berapa orang yang gali tu. Jadi depa hak gali perigi ni depa kena bayar diat kepada orang yang pertama tu. 1/4 daripada semua diat kan 4 orang. 1/4 bayar pada yang keluarga yang pertama yang mula-mula jatuh tu. Kan? Kenapa? Kerana di atas dengan sebab dia 3 orang mati atas. Dia pun mati. 3 orang hak di atas dia pun mati. Dia dapat 1/4. Sikit je lah 1/4. Kan? Kemudian orang yang kedua mati tu diberikan kepada warisnya, kan? Sulus 1/3. Banyak sikit.
Nah, kenapa? Kerana mati di atas dia 2 orang. Kemudian orang yang ketiga diberi padanya separuh diat. Kenapa? Kerana mati di atasnya seorang ya. Dia bertanggungjawab di atas seorang di atas tu. Dia dapat separuh. Dan untuk orang yang hak keempat di atas tadi, dia tak nak gantung pada siapa-siapa. Dia dapat diat sepenuhnya. Okay. Jadi mereka ni hak ni tak buat macam tak pun nak setujulah dengan hukuman keputusan Ali radhiyallahu anhu. Dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun depan. Fa'atau Rasulullah sallallahu al-am al-muqbil. Dia pergi Madinah. Daripada Yaman tahun depan tu. Dia pergi Madinah. Faqassu alaihi al-qissah. Dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita apa yang berlaku tahun lepas. Faqala huwa ma qada bainakum. Nabi kata jawapan dia, itulah dia yang jawapan dia. Apa yang Ali laksanakan keputusan di antara kamu tu yang betul lah. Betul lah keputusan Ali tu radhiyallahu anhu. Hakadha siyaqul Bazzar. Seperti inilah lafaz dalam Sunan al-Bazzar, Musnad al-Bazzar rahimahullah. Baik. Dan lafaz Ahmad dan seumpamanya. Wasiyaqu Ahmad nahwu. Lafaz yang hadis riwayat Imam Ahmad sama seperti di atas lah. Cumanya dia kata waqala, dia kata innahum abau. Sesungguhnya mereka enggan. Ayardau biqada'i Ali. Dia pun tak terima keputusan Ali. Fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka jumpa Rasulullah sallallahu wa huwa 'inda maqam Ibrahim alaihi salam. Ketika itu Nabi sallallahu dekat maqam Ibrahim di Mekah. Faqassu alaihi al-qissah. Dia pun menceritalah kisah itu kepada Nabi sallallahu. Fa'ajazahu Rasulullah sallallahu. Maka Rasulullah pun redha keputusan itulah. Wa ja'ala diyah 'ala al-qaba'il alladhina izdahamu. Ya. Maka Nabi jadikan diat itu kepada kabilah-kabilah yang ramai tadi lah. Yang mereka tadi berkumpul untuk gali perigi tadi. Dan kabilah tu kena bayar diat lah. Kumpul lah. Kat-kat bayar. Habis tu. Fasal في حكمه صلى الله عليه وسلم في من تزوج امرأة أبيه. Hukum Nabi SAW ke atas seorang lelaki yang mengahwini isteri bapaknya, mak tiri dia lah. Pak dia mati, dia pun pergi kahwin dengan mak tiri dia. Ataupun pak dia cerai dengan isteri dia, yang kedua dia pergi kahwin dengan mak tiri dia. Hukum dia apa? Ini hukum Nabi SAW. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dan An-Nasai dan selain mereka berdua meriwayatkan daripada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, qala, katanya, laqitu khali Abu Burdah. Aku telah bertemu bapa saudara aku sebelah mak aku. Bapa saudara sebelah mak, iaitu Abu Burdah. Wa ma'ahu rayah, yang dia ni sedang membawa bendera. Bendera bersama dengan pasukan lah. Dia bawa bendera daripada Nabi SAW bersama pasukan dia. Faqala, maka dia kata Abu Burdah, arsalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah menghantarku ila rajulin. Zahir hadis ini menunjukkan dia seorang lah. Dia seorang. Rasulullah telah mengutuskan aku ila rajulin, untuk pergi kepada seorang laki-laki tazawwaja imra'ata abihi, yang telah kahwin dengan mak tiri dia, isteri bapa dia. An aqtulahu, untuk aku bunuh dia. Wa akhudha malahu, dan aku nak ambil harta dia. Dia perintahkan aku pergi bunuh dia, dan diperintahkan aku rampas harta dia. Hadis sahih. Dikeluarkan oleh Abu Dawud, Tirmizi, Nasai dan Ibnu Majah daripada hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Baik.
Banyak orang yang kahwin dengan mak tiri dia hukum bunuh. Pemerintah menjatuhkan hukuman bunuh dan merampas hartanya. Dan Ibnu Abi Khaisamah menyebut dalam kitab tarikh dia, ya, daripada hadis Muawiyah bin Qurrah an abihi, daripada ayahnya, an jaddihi, daripada datuknya radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athahu ila rajulin a'rasa bimra'ati abihi. Ya, bahawa Rasulullah hantar dia, ya, pergi kepada seorang lelaki yang berkahwin dengan isteri ayahnya. Fadaraba 'unuqahu, maka dia memancung lehernya. Wa khammasa hamalahu, dan hartanya dibahagi kepada 5 bahagian. Ya, dia ambil harta dia 1/5. Bukan khumus, khammasa, dia membahagikan hartanya 5 bahagian. Ambil harta tadi lah. Qala ya bin Ma'in, hadha hadithun sahihun. Ha? Hadis ini adalah hadis yang sahih. Dan dalam Sunan Ibnu Majah min hadis Ibnu Abbas, daripada hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man waqa'a ala dhati mahramin faqtuluhu, barang siapa yang maknanya melakukan persetubuhan ke atas mahram dia, maka bunuhlah kamu semua, bunuhlah dia. Tapi hadis dhaif al-isnad, sanad dhaif. Ini keluarkan oleh Ibnu Majah rahimahullah daripada jalan Tariq, daripada jalan Ibrahim bin Ismail, daripada Daud bin Al-Husain, daripada Ikrimah, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, secara marfu' dan sanadnya dhaif. Kenapa? Kerana Ibrahim bin Ismail ni, ya, bin Abi Habibah ni dhaif, orang yang lemah. Dan riwayat Daud bin Husain daripada Ikrimah juga dhaif, lemah. Sanad dhaif. Wa dzakara al-Juzjani, Juzjani telah menyebutkan bahawa telah diangkat satu kes kepada Al-Hajjaj, seorang lelaki yang telah memperkosa saudara perempuannya, ightasaba ukhtahu, faqala ihbisuhu, maka Hajjaj kata tahan dulu. Wasalu man hahuna min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tanya kepada sahabat-sahabat Rasulullah yang ada di sini, apa hukuman yang Rasulullah buat pada orang macam ni. Fasa'alu Abdullah bin Abi Muttarrif radhiyallahu anhu, maka mereka pun tanyalah kepada Abdullah bin Abi Muttarrif radhiyallahu anhu, tak buat apa pada orang ni, hukuman dia ni, yang hak Rasulullah buat. Faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Abdullah bin Muttarrif, aku dengar Rasulullah bersabda, man takhatta huramal mu'minin, ya, barang siapa yang telah memperkosa, merampas kehormatan orang-orang beriman, fa khuttu wasatahu bisayf, maka potonglah badan dia dengan pedang. Wasat ni tengah, potonglah tengah badan dia dengan pedang. Dipotong dua. Hadis juga dhaif. Kenapa? Kerana dalamnya ada Rafdah bin Qata'ah ataupun Qita'ah, ya, yang didhaifkan oleh jumhur, ya, Rafdah bin Qita'ah ni didhaif. Baik. Al-Imam Ahmad rahimahullah telah menyebutkan satu nas riwayat Ismail bin Sa'id tentang seorang lelaki yang berkahwin dengan mak tiri dia, ataupun berkahwin dengan mahram dia. Faqala yuqtalu, maka dia kata dibunuh. Riwayat Ismail bin Sa'id, dia kata dihukum bunuh. Kan harta benda dia diambil, diletakkan di Baitul Mal, kan? Itulah harta orang Islam, Baitul Mal.
Inilah dia kata Ibn Qayyim, wa hadzal qaul as-sahih huwa as-sahih, inilah dia pendapat yang paling sahih mengikut apa yang telah dihukumkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة، kata Imam Syafi'i, kata Imam Malik, kata Imam Abu Hanifah, haddu zina. Had dia adalah had zina ya, hukuman dia. Kemudian kata Abu Hanifah, kalau dia kahwin dengan akad, dia kahwin dengan akad, maknanya ditakzirkan dia, tidak ada had ke atasnya. Dan kata Ibn Qayyim, hukum Rasulullah dan keputusan Rasulullah itu lebih berhak dan lebih utama. Dia hukumannya bunuh lah kan. Gitu. Faslun. Satu pasal pula. Tapi selama mana hadis yang dhaif, kalau hadis dhaif tak dapat jadikan hukum dalam satu hukum kan, untuk melaksanakan satu hukum kalau hadis dhaif. Hadis dhaif ni dalam bab fadhul amal kita kata ada kelonggaran lah, tapi bab hukum, bab akidah tak ada. Dia tak boleh dijadikan sebagai dasar. Sebab tu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah kata hak dia hak zina lah, bukan hak bunuh. Sebab mungkin di sisi mereka hadis adalah dhaif. Sebab yang kita dapati di sini hadisnya dhaif. Wallahu a'lam. Kemudian faslun, fasal fi hukmihi sallallahu alaihi wasallam biqatl man uttihima bi ummi waladi. Falamma dhaharat bara'atuhu amsaka anhu. Fasal ini menjelaskan tentang hukum Nabi Islam dengan dibunuh orang yang dituduh berzina dengan hamba perempuannya. Ya. Tetapi setelah zahirnya orang itu tidak melakukannya, maka dilepaskanlah, tak dihukumlah. Ibnu Abi Khaisamah dan Ibnu Sakan dan selain mereka meriwayatkan min hadis Thabit, daripada hadis Thabit an Anas, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna ibn ammi Mariyah kana yuttahama biha. Anak lelaki kepada bapa saudara Mariyah Al-Qibtiyah, itulah Mariyah, hamba Nabi SAW tu kan, hamba perempuan Nabi SAW tu, dia dituduh menzinai Mariyah tadi. Sebab dia sepupu Mariyah lah, sebelah bapa dia. Faqala, maka kata Nabi SAW li Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Nabi kata kepada Ali, idhab, pergi kau. Fa in wajadtahu 'inda Mariyah, kalau kau tengok dia ada dekat Mariyah, fadrib unuqahu, pancung lehernya. Fa atahu Aliun, maka Ali pun pergilah. Ya. Fa idza huwa fi rakiyyin yatabarradu fiha, tiba-tiba dia berada dalam satu kolam. Dia menyejukkan badan dalam kolam tadi. Fa qala lahu Aliun, maka Ali kata dekat dia, ukhruj, keluar. Ya, keluar. Fanawalahu yadahu, Ali pun pegang tangan dia, Ali tarik tangan dia, pegang tangan kawan tadi, apa nama lelaki tadi, dia tarik keluar. Fa akhrajahu, dia keluarkan daripada kolam tu. Fa idza huwa majbubun, tiba-tiba Ali tengok orang ni majbub, maknanya tak ada zakat. Mana zakat dia tak ada. Dia tak ada zakat, macam mana dia nak berzina? Terputus zakat, laisa lahu zakar, majbub dia orang yang tak ada zakat. Fa kaffa anhu Ali, Ali pun tak bunuhlah dia, sebab zakat tak ada, macam mana dituduh dia berzina. Thumma atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Ali pun pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, Ali kata, ya Rasulullah, innahu majbub ma lahu zakar, dia ni zakat tak ada. Kan? Dia nak berzina. Wa fi lafzin akhar, lafaz yang lain, hadis ini sahih, hadis dikeluarkan oleh Muslim daripada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
Dalam lafaz yang lain, annahu wajadahu fi nakhlatin yajma' tamran. Dan dia nampak sepupu kepada Maria ni, lelaki ni, eh, dia dalam sebuah kebun kurma sedang duk himpun buah kurma. Fi nakhlatin, di bawah satu pokok kurma duk himpun buah kurma. Wa huwa malfufun bi khirqatin. Dia berselimut dengan satu kain. Khirqah ni jebisan kain lah. Falamma ra'a as-sayfa, bila tengok pedang terhunus, Ali pergi dengan pedang terhunus radhiyallahu anhu, irta'ada. Dia jadi ketar, menggigil, menggeletar tengok pedang. Laki-laki tadi. Ya, bila menggigil, menggeletar, ya, saqatat al-khirqah, maka terjatuh, terlodeh. Terlodeh kain tadi. Fa'idha huwa majbubun la zakara lahu. Tiba-tiba Ali tengok dia ni zakar tak ada. Majbub. Majbub ni orang tak ada zakar. Maka tak, dia biar dia tu lah. Tak ada, sebab dia bukan dia berzina lah. Begitu. Baik, kata Ibn Qayyim rahimahullah, waqad ashkala hadha al-qadha' ala kathirin minan nas. Kebanyakan orang dia pun tak faham hukum ni. Macam mana Nabi pergi suruh bunuh orang yang terus macam ni kan? Kalau tengok ada di situ, terus bunuh dia. Tak apa, selidik dulu. Setengah orang dia tak faham hadis ni. Lalu mereka kata hadis ni tak betul ni. Hadis ni silap ni. Fata'ana ba'duhum fil hadis. Bagi mereka yang tak pandai ni, dia berkata hadis ni tak betul. Mana boleh macam ni? Tak munasabah Rasulullah boleh suruh macam ni. Bismillah. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, dia dah note dalam fikiran dia, dan buat soalan, dia buat jawapan. Walakin laysa fi isnadihi ma yata'allaqu alaihi. Tapi tak ada dalam sanad ni hadis yang kita kata boleh dituhmah hadis ni. Sanad ni sahih. Wa ta'awwalahu ba'dhum, sebahagian mereka mentakwilkan hadis ini ala annahu sallallahu alaihi wasallam, dia mentakwilkan hadis, dia berkata sebenarnya Rasulullah SAW bukan bermaksud bunuh betul-betul. Bukan Nabi suruh Ali bunuh betul-betul. Hanya sahaja Nabi nak menakut-nakutkan. Ya kan? Maknanya daripada supaya jangan dia datang kepada Maria tadi. Supaya menakut-nakut, mengugutkan dia supaya jangan dia datang situ. Qala, orang yang mentakwil dia kata apa? Wa hadha kama qala Sulaiman. Yang mentakwilkan hadis dia kata apa? Ini sebagaimana kata Nabi Sulaiman alaihi salam kepada dua orang wanita yang berebut seorang anak. Kan? Nak tengok siapa anak kepada baby ni. Kau ni pun mengaku anak dia, kau ni pun mengaku anak dia. Mana boleh dua orang melahirkan seorang anak? Maka Nabi Sulaiman minta pisau. Kamu pun tak mengaku anak kamu. Kamu mengaku anak kamu. Okey, sekarang aku bahagikan anak ni kepada dua bahagian. Sebahagian milik kamu, sebahagian milik kamu lagi. Buat mari pisau. Maka bila dia bawa pisau untuk dipotong baby tadi, bukan Nabi Sulaiman nak potong betul, nak tengok betul. Maka ibu kandung tadi yang penuh rahmah dan kasih sayang, dia kata, jangan. Tak apalah, bagilah dekat dia. Janganlah bunuh anak tu. Aku rela, aku sanggup, tak apa. Orang seorang lagi, dia buat tak kisah, buat tak tahu. Dia tak ada perasaan apa-apa sebab dia bukan ibu yang melahirkan baby tu. Di sini lah Nabi Sulaiman AS dapat tahu, oh, sebenarnya inilah ibu yang sebenar, kamu menipu ya. Nampak tak? Itu dia nak tengok orang tak akal lah. Jadi, kan? Sebab tu Nabi Sulaiman kata, alayya bisikin hatta asyuqqal walada bainahuma. Apa pisau? Ada riwayat Al-Bukhari. Jadi Nabi SAW bukan sebenarnya nak bunuh orang tu. Dia yang mentakwilkan. Bahkan Nabi qasratkan untuk mengambil tahu tentang perkara ni. Kan? Tengok, jelaslah. Kerana demikian itulah daripada terjemah para imam berkenaan dengan hadis ni. Depa ni bila Umar hadis ni buat terjemah bab tu. Hadis ni dalam bab ni nak cerita pasal apa? Tu dia panggil terjemah hadis. Terjemah bab. Kan? Sebab dia tulis apa? Babul Hakim.
Babul hakim yuhimu khilafal haqqi liyatawassala bihi ila ma'rifatil haqqi. Bab hakim yang menunjukkan zahir dia khilaf kebenaran. Untuk apa? Untuk dia mengetahui yang kebenaran. Dia nak tahu mana yang benar, maka dia buat tunjuk dia tu khilaf dengan kebenaran. Fahabba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah ni suka ay ya'rif as-sahabah bara'atahu. Rasulullah suka untuk sahabat-sahabat semua mengetahui bahawa orang ni tak buat kerja tu. Kan? Bukan Nabi nak bunuh dia, tapi nak cerita betul, kata dia ni orang betul. Tak buat benda tu. Dan Nabi nak cerita bahawa Maryah ni bukan wanita yang macam tu. Nabi nak tunjuk pada sahabat yang lain. Maka dia buat macam tu. Hakikat bukan Nabi nak bunuh dia. Jadi maka diketahuilah apabila dia dah nampak pedang, bila di hadapan dia terhunus, maka tahulah hakikat yang sebenarnya. Maka berlakulah perkara itu sebagaimana yang telah dianggarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cerita dia. Kemudian kata Ibn Qayyim, wa ahsanu min hadha an yuqal, dan lagi baik lagi, yang terbaik lagi bahawa dikatakan pada inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara Aliyan radhiyallahu anhu biqatlihi ta'ziran liiqdamihi wa jur'atihi ala khuluwatihi bi ummi waladihi. Ya, bahawa Nabi SAW perintahkan Ali untuk membunuh orang tadi sebagai ta'zir, hukum ta'zir. Kerana berani dia tadi, pipi apa? Dia pergi jumpa, berani pergi jumpa apa nama? Ibu kepada anak Nabi SAW itu Ibrahim kan? Ibu Ibrahim tu Maryah Al-Qibtiyah tu. Tapi setelah jelas bagi Ali hakikat yang sebenarnya bahawa orang tadi dia berlepas diri daripada tuduhan tadi, kaffa an qatlihi, dia pun tahan diri daripada membunuh orang tadi. Ya, tak payah bunuhlah sebab dah tahu dah keadaan sebenar. Jadi ta'zir, hukum ta'zir membunuh ini bukan mesti macam hukum had. Hukum had macam mana kena buat, tak boleh bantah, tak boleh macam mana kena buat. Tapi ta'zir tak seperti kena buat. Bal huwa tabi'u lil masalah, bahkan dia mengikut kepada masalah lah. Kan? Masalah yang berlaku yang ada pada waktu itu. Sama ada masalah ni ada atau masalah ni tak ada. Tengok keadaan. Itu dia penjelasan dia. Jadi faslun fi qada'ihi sallallahu alaihi wasallam fil qatil yujadu baina qaryatain. Nanti satu fasal akan menjelaskan tentang keputusan hukum Nabi Islam tentang orang yang terbunuh, yang terbunuh di antara dua kampung. Jadi macam mana nak buat ni? Siapa yang bunuh ni? Kampung ni bunuh ke? Kampung ni bunuh ke? Macam mana nak buat ni? Jadi Nabi Islam ada melaksanakan hukumannya di situ, insya-Allah. Penjelasannya di pertemuan yang akan datang. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.